Video ini dibuat atas tujuan berkongsi ilmu semata-mata. Ia tidak dibuat untuk menghina atau menjatuhkan kredibiliti mana-mana pihak, organisasi atau jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, baru-baru ni jadi satu isu lagi daripada takai yang pernah kita berikan reaction panjang sebelum ini, dan kali ini dia bangkitkan berkaitan tentang isu tak pergi masjid 30 tahun, dan saya sebenarnya pernah mengangkat isu seperti ini beberapa bulan lepas dan ada beberapa perbincangan selepas daripada itu. Tetapi kali ini agak begitu spesifik, iaitu perbincangan berkaitan tentang Pak Sumit. Jom kita tengok apa yang disebutkan oleh takai. Almarhum Pak Sumit tak pergi masjid 30 tahun. Kata Kak Takai, ini tajuk yang diberikan oleh takai, bukan orang lain buh. Dia buh. Ada yang tuduh almarhum Pak Sumit 30 tahun tak solat di masjid. Aku cuba jawab yang paling ringkas. Pertama sekali, kita kena berbaik sangka pada orang soleh. Kedua, mereka hanya bersolat di tempat yang menambahkan iman kalau nak kupas panjang. Menarik juga. Yang ketiga, masjid itu kotor kalau nak kupas panjang. Kena kupas lah kan. Awak buat suka hati kat sini kan, masuk dekat Facebook, tapi awak tak nak kupas, awak beri fitnah kepada Pak Sumit ni. Keempat, mereka mungkin bersolat di tempat yang tidak nampak di mata. Contohnya Masjid Bumi Putih. Hak ni kalau nak kupas lagi panjang, 40 hari 40 malam pun tak habis. Kelima, mereka diberikan kelebihan ilmu mencari adat. Contohnya lipat bumi. Tidak ada yang mustahil sebab moyang aku sendiri dari Kelantan ke Kedah hanya berjalan kaki untuk berperang dengan komunis dan Jepun. Bila ditanya bagaimana beliau boleh cepat sampai, jawapan beliau, aku nampak pekan baling hanya selangkah di hadapan aku. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita tengok komen-komen dekat sini. Banyak komen dekat sini. Dia kata Pak Su pernah beritahu kenapa masjid yang dipanggil rumah Allah banyak dibincangkan hal-hal dunia di dalamnya. Hafa Hamzah kata takai, itu ke salah satu alasan kenapa dia anggap masjid tu kotor sampai dia tak pergi masjid selama 30 tahun. Apa masalahnya kalau bincang hal dunia dalam rumah Allah? Masjid Nabawi dulu tu pusat pentadbiran Nabi. Perutusan kufar dari Rom, Parsi, Kristen, Yahudi semua datang jumpa Nabi dalam Masjid Nabawi. Hal ehwal pentadbiran pun Nabi SAW bincang dengan para sahabat dalam Masjid Nabawi. So kira kotor ke Masjid Nabawi sebab apa yang Nabi SAW buat tu? Menarik kenyataan daripada sahabat kita Hafa Hamzah ni. Tetapi Taka dia balas balik, dia kata saya pun kaki masjid tuan. Cerita ni berkaitan dengan orang sufi, tidak kepada kita orang awam. Cuma berhentilah kita dari berburuk sangka kepada orang soleh. Hafa kata sufi tu bukan umat Nabi Muhammad ke? Kalau dah namanya umat Nabi Muhammad, semuanya ikut satu syariat yang sama. Semuanya difardukan sekurang-kurangnya seminggu sekali untuk solat Jumaat di masjid. Inilah juga syariat yang dipegang oleh Nabi Muhammad SAW dan 10 sahabat yang dijanjikan syurga, dijamin syurga. Tinggi sangat ke martabat sufi ni sampai ada syariat lain yang berbeza dari pegangan Nabi Muhammad SAW dan salafus soleh. So kalau tak pergi masjid langsung selama 30 tahun tanpa sebarang keuzuran syar'i, itu bukan soleh tapi fasik. Tapi kalau dia tak pergi masjid atas alasan dia adalah sufi yang ada syariat berbeza dengan orang awam, dia dah jadi zindiq, sesat. Itu bukan wali Allah tapi wali syaitan. Menariknya ada satu sahabat Facebook saya, dia berikan kenyataan yang agak panjang dan saya kira ini cukup bagus untuk kita menilai di dalam memahami isu seperti ini. Tapi sebelum kita tengok kenyataan beliau, saya nak berikan sedikit respon juga. Respon yang ringkas dan padat insya-Allah. Macam Hafa Hamzah sebut tadi, saya sangat-sangat bersetuju. Kita umat Nabi SAW, tugas kita adalah iqtida. Kita mengikut apa yang datang daripada Nabi SAW. Kita ikut Nabi, bukan kita ikut orang lain. Dan apa yang menjadi syariat pada zaman Nabi, itulah yang menjadi syariat yang wajib untuk kita ikut. Dan the best amalan adalah yang dibawa oleh Nabi SAW. Nabi pernah kata, inni atqakum indallah. Aku adalah orang yang paling kuat takwanya di sisi Allah. Tak boleh kita kata ada orang yang melebihi Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi SAW salat Jumaat setiap kali waktu Jumaat. Nabi SAW salat di
di masjid dan sahabat-sahabat juga solat di masjid, sehingga sebahagian para ulama mewajibkan solat di masjid. Kalau kita tak pergi solat di masjid selama 30 tahun, kita dah confirm tak pergi solat Jumaat selama 30 tahun itu. Sedangkan solat Jumaat ini wajib, tak kiralah hang wali ke, hang apa ke, bahkan Nabi SAW sendiri pun solat dekat masjid. Jadi itu perkara yang utama. Kita tak mahu masyarakat kita termakan dengan hal-hal seperti ini sehingga dia merasakan dirinya ada sifat kewalian, lalu dia meremehkan tentang kewajipan untuk solat Jumaat. Untuk isu takai ni, saya pernah bertemu dengan admin kepada page Pak Sumit, iaitu Abang Noor Al-Khattab, dan dia mengatakan bahawa takai ni bukanlah orang yang dekat dengan Pak Sumit. Bahkan Abang Noor Al-Khattab ini juga menyatakan bahawa tak benar kenyataan yang menyatakan bahawa Pak Sumit tak pergi masjid untuk solat di masjid selama 30 tahun. Dia pernah bermusafir bersama dengan Pak Sumit dan mereka berhenti dan solat di masjid. Pada kira untuk saya bersangka baik, cukuplah kenyataan daripada Abang Noor Al-Khattab itu untuk kita berpada dengan isu Pak Sumit. Isu kata Pak Sumit tak pergi solat di masjid selama 30 tahun. Isu itu terbatal dengan kenyataan daripada Abang Noor Al-Khattab. Dan Abang Noor kata kalau takai tak puas hati, pergi jumpa dia. Abang Noor kata dia tak kena terus dengan takai. Takai bukanlah orang rapat dengan Pak Sumit dan dia tidak layak untuk memberikan kenyataan terhadap Pak Sumit. Jadi saya harap tak ada lagi isu-isu fitnah yang disandarkan kepada Pak Sumit. Berhati-hatilah, orang tu dah meninggal dunia. Kita doakan semoga Allah Ta'ala memberikan keampunan kepadanya. Baik, kemudian saya nak baca kenyataan daripada sahabat Facebook saya, Suhan Wenshu. Dia kata bila gagal mempertahankan perbuatan wali Allah, mereka yang tidak datang masjid selama 30 tahun seperti biasa, mereka akan menggunakan senjata fitnah. Inilah screenshot yang sempat aku ambil sebelum takai blog aku. Ni. Yang ni yang Pak Wahab tak percaya dia manusia soleh. Pak Wahab bila tengok Lamborghini dia puji hebat mengalahkan bini angin dalam tayar, dia tak ambil peduli. Mana dia nak percaya dengan benda gaib ni? Lagi dia kata apa lagi? Kita kata tak pergi masjid, depa faham tak solat Jumaat. Kalau bahasa Melayu pun gagal faham, macam mana hampa boleh mengaku pakai Quran hadis? Haru kencing mengaku harimau. Pak Wahab tak percaya ada manusia soleh di angurakan ilmu lipat bumi, tapi percaya bila kena sihir jin mai dari Bangkok. Itu kenyataan daripada takai yang telah di screenshot oleh Suhan Wenshu. Dan kenyataan ini juga masih lagi ada di dalam Facebook takai. Suhan Wenshu kata, 1. Tiada salafi yang percaya kata-kata bomoh. Kononnya orang sekian-sekian yang sihir kita. Kononnya orang sekian-sekian minta bomoh siam sihir kita. Ini kerana mereka tahu bahawa hanya setakat berjumpa bomoh dan bertanya dengan mereka sahaja, 40 hari amalan tidak diterima. Hadis sahih riwayat Muslim. Seorang salafi juga tidak terkena gangguan sihir selagi boleh. Mereka akan cuba meruqyah diri sendiri untuk menyembuhkan penyakit mereka. Jika mereka gagal, mereka akan mencari peruqyah yang mereka yakin berpegang teguh dengan sunnah untuk merawati mereka. Mereka tidak akan terpedaya dengan kata-kata jin atau lembaga yang mengganggu mereka, yang mendakwa kononnya si fulan ibn si fulan atau jembalang Pontianak atau jin dari Bangkok yang sihirkan mereka, kerana mereka sedar tipu daya syaitan dalam memecah belahkan jalinan silaturahim, dan mereka tidak akan sama sekali sihirkan balik orang yang sihir mereka, kerana mereka sedar perbuatan sihir itu sendiri perbuatan yang perkara syirik. Yang kedua, hendak percaya benda gaib ni perlukan panduan wahyu. Tidak boleh hanya kerana ternampak kononnya seseorang itu melakukan perkara ajaib maka terus didakwa seseorang itu oleh Allah. Tahukah anda sahabat Nabi Jundub Al-Azdi memenggal kepala seseorang yang menunjukkan kononnya dia ada karamah tidak mati apabila dipotong kepala? Boleh rujuk dalam At-Tabarani Mu'jam Al-Kabir dan juga dalam Sunan Ad-Daraqutni. Ini kerana Jundub Al-Azdi sedar bahawa permainan mereka ini hanyalah sihir semata-mata. Para sahabat tidak pernah tertipu dengan permainan sihir golongan sebegini. Ahlul Bait Rasulullah SAW Ja'far Sadiq memberi hukum berikut tentang mereka yang mendakwa tahu perkara gaib. Man za'ima anna ahadan ya'lam al-ghaib illa Allah azza wa jalla fahuwa kafir wal kafir finnar. Sesiapa sahaja yang mendakwa bahawasanya adanya selain Allah yang mengetahui tentang perkara gaib, maka dia telah kafir dan kafir itu tempatnya dalam api neraka. Yaqub ibn Sufyan bin Jawan. Lihat betapa tegasnya hukum Ja'far Sadiq ini terhadap mereka yang memandai-mandai mendakwa kononnya tahu ilmu gaib. Inilah sebab apabila masuk bab ilmu gaib, kita patut merujuk kepada Quran, sunnah dan asar-asar para salaf sahaja. Bila kita memandai-mandai mendakwa ilmu gaib tanpa merujuk kepada perkara-perkara yang nyatakan di atas, kemungkinan besar boleh sesat. Kalau dah 30 tahun tak pergi ke masjid, Pak Sumit solat Jumaat kat mana? Logiklah orang tanya soalan
soalan ni, takkan dia solat Jumaat 30 tahun kat rumah kot. Soalan yang logik itu pun dijawab dengan nada menghina. Kononnya kita tidak faham bahasa Melayu. Walhal pada hakikatnya dia yang tidak mampu menjawab soalan tersebut. Golongan ini terlalu bergelumang dengan perkara-perkara mistik sampai akal yang waras pun telah mereka pajakkan kepada tok wali mereka. Sampaikan bertanya soalan yang logik itu pun mereka mengamuk. Sebelum ini aku bersangka baik dengan Pak Sumit. Aku tak anggap dia wali Allah, tapi mungkin dia orang soleh. Tapi kalau sudah sampai 30 tahun tidak masuk masjid, aku pun agak ragu dengan dakwaan dia orang soleh. Sekian. Itu kenyataan daripada sahabat Facebook saya, Suhan Wenshu. Dan ini adalah satu perkara yang boleh difahami dengan akal. Saya juga berfikir perkara yang sama. Kalau dah 30 tahun dia tak pergi ke masjid, confirm dia tak akan solat Jumaat. Sebab solat Jumaat ni orang tak buat tempat lain, orang buat kat masjid. Mana boleh buat kat rumah, boleh buat kat depan rumah dia ke, ataupun rumah kawan dia ke. Tak boleh, dia kena buat dekat masjid ataupun dekat tempat kawasan yang lapang yang ramai orang hadiri. Kalau kat Malaysia, konteks Malaysia kita ni kat masjid lah, kat situlah dibuat solat Jumaat. Tapi kalau awak tak hadir ke masjid selama 30 tahun, itu memang sudah bermaksud awak tak datang solat Jumaat, dan itu tidak menandakan awak adalah orang soleh. Orang soleh ni siapa? Orang yang berpegang teguh dengan ajaran Nabi. Kalau awak tak berpegang teguh dengan ajaran Nabi, awak bukan orang soleh. Itu kenyataan umum kita berkaitan tentang hal ni. Saya sekali lagi menyatakan bahawa Siti tidak merujuk kepada Pak Su ataupun sesiapa. Disebabkan Pak Su sendiri pun dah meninggal dunia. Kita doakan semoga Allah Ta'ala berikan kebaikan. Kalau tak benar, ini adalah fitnah yang cukup besar terhadap Pak Sumit, dan ia boleh menyebabkan buruknya peribadi dan sahsiah Pak Sumit dilihat oleh orang awam, dan ini adalah perbuatan cukup tidak bagus untuk kita buat. Kalau benar, maka kita mohon moga Allah Ta'ala ampunkan segala dosa-dosa Pak Sumit dan kesilapan beliau. Terima kasih banyak sahabat. Moga Allah Ta'ala mudahkan urusan kita. Jumpa lagi dalam video reaction seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.